Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Encik Zainal. Okey, hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu pembentangan berkaitan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan seks yang disediakan oleh saya Daeng Muhammad Fikri bin Yuki dan juga Muhammad Fikri bin Muhammad Surya dan juga Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Kamaruddin. Okey, next. Okey, kami akan terangkan berkaitan dengan skabis. Okey, pengenalannya adalah skabis lebih dikenali sebagai kudis buta yang merupakan sejenis penyakit mudah berjangkit. Pesakit skabis akan mengalami gatal-gatal teruk pada bahagian kulit seperti tapak tangan, tapak kaki ataupun pada bahagian alat kelamin. Okey, simptom-simptom COVID skabis boleh dikesan setelah 2 hingga 6 minggu menghadapi kegatalan teruk. Okey, dia awal-awal ni dia macam dia tak rasa gatal sangat. Selepas 2 atau 6 minggu tu dia akan kerap menggaru-garu bahagian yang gatal tu sehinggalah bernanah. Okey. Seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan sifilis. Sifilis mula dikenali di Eropah pada abad ke-15, iaitu ketika itu tiada orang lagi yang mengetahui tentang fakta tentang sifilis dan cara untuk merawatnya. Setelah beberapa kajian saintifik dilakukan, kini sifilis telah dapat dikenal pasti dan dapat dirawat. Walaupun begitu, jumlah sifilis di peringkat global semakin meningkat. Penyakit sifilis ini merupakan penyakit kelamin yang berpunca daripada kuman bakteria iaitu yang bernama Spirochetes. Kuman ini berbentuk beralun seperti spring. Pada mulanya penyakit ini tidak menyakitkan dan biasanya seperti ini berlaku di alat kelamin. Rektum ni iaitu di kawasan usus kita iaitu di bahagian bawah dan juga mulut. Ianya boleh menjadi penyakit yang sangat bahaya jika tidak dirawat. Itu sahaja. Okey, seterusnya saya Muhammad Fikri ingin membentangkan punca-punca dijangkiti. Okey, skabis ni serangan kutu dikenali sebagai Sceptus scabies. Sceptus scabies ni sangat kecil iaitu lebih kurang 2 hingga 25 Dia mudah berjangkit melalui sentuhan, tidak kira sentuhan atau tangan ataupun pertubuhan apa. Okey, perkongsian barang-barang peribadi yang digunakan oleh pesakit. Maknanya barang-barang yang digunakan oleh pesakit tu tidak boleh digunakan oleh orang lain sebab skabis ni boleh berjangkit melalui barang-barang. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada punca-punca dijangkiti sifilis. Okey, yang pertama, sifilis ni berjangkit melalui hubungan seks secara oral, dubur dan vagina. Sebab sifilis ni dia boleh berjangkit melalui sentuhan kulit. Jadi melalui hubungan seks ni akan berlakulah sentuhan kulit. Okey, yang kedua, disebabkan menyentuh ruam atau darah pesakit sifilis. Sebab pada sentuhan kulit ni ataupun pada darah tu dia sudah ada bakteria dalam darah ataupun pada kulit. Jadi bila mana orang sentuh pesakit-pesakit sifilis ni dia boleh dijangkiti. Okey, yang ketiga adalah bayi yang dilahirkan daripada wanita yang menghadapi sifilis. Okey, ini bayi yang dilahirkan oleh wanita yang menghadapi sifilis ni akan dijangkiti sebab wanita yang melahirkan ni dia punya darah telah mengandungi kuman bakteria. Okey, itu saja. Seterusnya kesan skabis. Kesan skabis ialah kegatalan yang keterlaluan pada waktu malam atau selepas mandi air panas. Seterusnya bintik merah seperti ruam pada kawasan tapak tangan dan kaki. Dan ketiga, tanda-tanda cala kesan daripada menggaru sehingga membentuk luka dan bernanah. Okey, seterusnya ialah kesan-kesan sifilis berlaku dalam 4 peringkat. Itu pada peringkat pertama, peringkat 1 10 hingga 90 hari selepas dijangkiti iaitu ulcer yang tidak sihat yang tidak sakit akan dan kemerahan pada alat kelamin dan mulut. Kelenjar limfa membengkak. Kelenjar limfa ni kelenjar yang membawa penyakit
kepada bakteria pembawa penyakit. Okey. Pada peringkat kedua, 2 hingga 10 minggu, ruam timbul pada tapak tangan dan kaki. Gejala sesama demam, sakit badan dan akan mengalami dalam 2 minggu. Pada peringkat ketiga, sebulan hingga bertahun. Jika tidak dirawat, pesakit sifilis tidak menghadapi gejala sehingga beberapa tahun. Pada peringkat keempat, kuman spiritus telah merebak ke seluruh badan, melibatkan otak, jantung dan tulang. Gejala kebas, buta secara beransur dan kematian. Okey, seterusnya kita akan pada cara mengubati dan mengatasi skabis. Okey, yang pertama adalah merawat dengan sapuan krim anti skabis. Okey, ni kalau macam kita ada skabis ataupun kudis buta di bahagian lengan, di bahagian tapak tangan, kita mungkin boleh beli satu buah krim ni. Contohnya benzoate untuk dewasa, manakala untuk kanak-kanak adalah permethrin. Okey, kita punya krim-krim ni kita boleh dapat dari farmasi, daripada klinik-klinik berdekatan lah. Okey, seterusnya adalah memakai pakaian cadar dan tuala yang bersih. Iaitu kita kerap membasuh pakaian yang digunakan oleh pesakit dengan air panas, sebab kuman-kuman skabis ni dia akan mati sekiranya kita basuh dengan air panas. Okey, yang ketiga, mengasingkan pesakit daripada masyarakat, yang mana kita akan memastikan proses rawatan selesai. Contohnya saya yang menghadapi skabis tidak akan pergi ke sekolah sebab saya takut kawan-kawan saya pun akan terkena skabis. Jadi saya perlu duduk di rumah, saya akan pastikan saya punya sakit skabis selesai dulu dan saya akan pergi ke sekolah. Seterusnya, cara mengatasi dan mengubati sifilis. Pertama, menggunakan suntikan antibiotik seperti penicillin. Seterusnya, kerap jalani pemeriksaan untuk sifilis. Untuk mengubati sifilis ni kita kena selalu menjumpai doktor secara kerap, bukannya secara sekali atau 2 kali saja. Seterusnya, ketiga, gunakan kondom semasa melakukan seks, vaginal, dubur dan oral, biarpun dengan pasangan. Keempat, amalkan hubungan seks sihat dengan tidak bertukar-tukar pasangan. Ini lebih kepada orang bukan Muslim. Kalau orang Muslim, kita tidak mengamalkan perkara ini. Okey, kesimpulan yang dapat dibuat daripada kedua-dua penyakit ini, sekiranya anda menghadapi penyakit berjangkit seperti ini, sila kunjungi pusat kesihatan berdekatan untuk mendapatkan rawatan awal. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya pesakit tersebut tidak membuat rawatan awal, kita tiada cara untuk merawat pada peringkat yang kritikal. Jadi kalau pada peringkat awal kita masih boleh bagi antibiotik ataupun ubat lain untuk merawati penyakit ini, tapi pada tahap kritikal masih tiada lagi ubat untuk merawat penyakit ini. Okey, yang kedua, sentiasa menjaga kesihatan diri dengan mengamalkan hubungan seks tidak selamat. Maksud menjaga hubungan seks tidak selamat ni melalui perkahwinan. Sebab apa? Sebelum berkahwin tu kita perlu membuat ujian dan kita boleh tahu diri kita sendiri sama ada pembawa penyakit tersebut atau tidak. Sama kalau kita pembawa penyakit tersebut, kita boleh membuat terlebih awal langkah berjaga-jaga. Okay, saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.